Assalamualaikum, apa khabar semua? Kita masih lagi ada mood bersukaria ya. Yang tahun pula. Yang lepas rakaman saya bersembang pasal raya, puasa. Kali ni kita nak sembang pasal apa pula? Tapi sebelum tu saya ada dapat komen daripada kawan di YouTube, iaitu kawan, siapa nama dia, Khairul Abu Bakar. Kejap lagi kita nak sembang sikit, Khairul, mengenai pertanyaan anda dan juga yang lain. Saya suka macam ni, kalau kita dapat komen-komen yang boleh saya sembang, ceritakan apa yang anda ingin tahu, kan. Orang kata seronok lah, adalah topik kita sembang tu. Itulah. Maknanya banyak lagi suara-suara hati yang kita boleh luahkan. So, apa cerita yang dulu? Khairul di sini ada kata, sembang kan kita cerita pasal ketupat, pasal buat kuih raya, pasal kita orang kata buka puasa. Bukan saya minum air tu curi tau, tersilap. Tapi saya suka Cik Khairul Abu Bakar di sini sebab dia kata dulu dengan sekarang, dia kata jauh beza kak. Dia kata memang dulu dengan sekarang jauh beza. Lepas tu dia kata kalau main kat luar tu, dia kata boleh apa, air pipe tu dengan kawan-kawan, air pipe tu jadi kawan. Sebab apa? Tengah-tengah panas terik kan, kita main basikal lah, orang kata main tepi lombong. Sebab bila dahaga, kita memang cari air lah. Bila air pipe, kalau dulu-dulu tu memang ada, kalau kita tengok dekat rumah, orang panggil rumah haram. Tak tahulah saya sekarang panggil rumah apa, Reda rumah saya, keadaan tu Felda. Ada rumah yang rumah papan macam tu. Memang tepi tu tak ada air, tak ada pipe. Ada pipe, tak ada air ke rumah, tapi ada pipe. Jadi pipe tu memang berkongsi lah. Kata orang ni ambil ikut time, tak silap saya lah kalau saya ingat. Nanti orang ni, sebab saya ada juga kawan yang menetap di situ kan, tiba tang orang ni kan pukul sekian-sekian, orang ni pula. Memang betul. Jadi kita orang kalau main-main tu kawan-kawan, minum air kat situ lah kalau dahaga. Kalau seingat saya lah, sesiapa yang sebaya umur dengan saya waktu tu, dekat Kampung Pandan tu banyak lombong orang cari biji timah. Masa tu kita orang balik sekolah kadang-kadang, saya naik bas sekolah, bas Pakcik Dolah. Kalau saya rasa dah meninggal dah pakcik tu, lama dah, masa tu saya kecil. Lepas tu bila lama kelamaan dah besar, ikut kawan-kawan nak naik basikal pergi sekolah. Kami naik basikal. Jadi bila naik basikal pasal apa tahu? Sebab lalu ikut jalan belakang tu dekat lombong. Kita tengok lombong tengah hari balik sekolah ni. Memang seronok lah nampak lombong air tu kan. Kalaulah mak tahu, mampus kena sebat. Itu mencuri-curi tu. Singgah sekejap. Sebab dia tengok time kan balik. Jadi kayu basikal kadang-kadang jumpa kawan, itu yang bila dahaga tengah panas, takkan nak minum air lombong tu kan. Minumlah kalau jumpa pipe dekat situ, minumlah air. Dia kalau bukan bulan puasa. Kalau bulan puasa, saya takut. Macam mana kalau Khairul, tak tahulah. Jadi Khairul, lagi satu Khairul cerita pasal bulan puasa ni kalau balik, orang kata apa? Saya baca pun sebenarnya saya tergelak juga. Orang kata kalau dapat buka tu memanglah lauk kita satu macam, dua macam, dulu tak macam sekarang. Tapi saya sampai sekarang masih praktis macam tu lagi. Lauk tak banyak. Sebab apa, kalau banyak kita tak tentu habis, orang kata tamak mata kan. Jadi lauk satu dua, memanglah dulu satu dua, tapi banyak. Satu dua tu kalau orang kata, kalau masak gulai ayam tu banyak. Kalau kata masak apa-apa benda tu banyak. Sekali makan itu je lah. Lepas tu kalau buah, dia kata kalau dapat apa, temikai. Kalau dapat temikai tu heaven lah kan, seronok lah, masa syurga lah dapat temikai. Memang betul, buah temikai tu kalau bulan puasa memang orang kata nikmat lah. Lepas tu zaman kita orang pun kira buah pisang tu kira nikmat lah. Zaman tu nak dapat kurma bukan macam sekarang tau, buah tamar ni. Zaman tu buah tamar itu sajalah, apa yang kita dapat kat kedai itulah. Sekarang you boleh pilih tamar daripada Omannya, tamar daripada
banyak tempat punya tamar kita boleh beli. Macam-macam gaya, ada yang lembut, ada yang keras, ada yang muda. Kalau zaman kita orang kecil-kecil tak ada. Kalau buat tamar itulah yang keras macam tu kan. Tapi itulah satu nikmat masa tu. Sebab nak tunggu buah tamar ni bulan puasa je. Kalau tak bulan puasa tak ada. Itu dia. Lepas tu buah temikai memanglah orang katakan nampak color merah. Tapi kan kalau nak fikirkan buah temikai dulu beli tak pernah yang rasa tawar tau. Kalau kita beli dulu misi yang banyak air, merah, lepas tu dia manis. Tak tahu macam mana. Macam sekarang kadang-kadang you beli, ada yang dapat tawar, color dia pun tak seberapa kan, berbeza lah. Saya pun tak tahu macam mana Cik Karol, orang kata benda ni boleh kita ada bezanya dulu dan sekarang. Lepas tu kita bila nak tunggu, orang kata macam gini, tengok TV macam dia kata tu meniarap kan, tengok TV kat simen, bila nak buka. Sebab apa kita nak menunggu cerita demi cerita tu sampai ke azan. Bila kalau ke azan kan kita dah bekerja lah kat meja. Belum azan pun orang kata mengaji dia sebelum azan tu dia mengaji dulu. Dah berdiri kat meja. Cerita dah habis, kata tengok cerita macam tu, macam-macam program sebenarnya masa dulu. Kalau pada saya lah masa kecil dulu kan, orang kata saya pernah tengok TV tak ada warna, bila dah colour berbeza. Lepas tu you cerita dekat sini, you kata apa you cakap tadi, memang macam saya kata kan, kalau dulu-dulu tu kuih nak tu pergi raya rumah orang, memang orang kata kuih ni memang makanan ni memang orang menantilah, especially kanak-kanak dia memang suka jamu. Itu memanglah orang kata dulu-dulu kalau nak pergi rumah orang tu memang purely orang kata memang suka nak makan, nak itulah. Memang rezeki lah masa tu hari raya, memang rasanya meriah sangat. Tapi sekarang saya tengok di kampung-kampung masih lagi lah, cuma orang kata di bandar ni orang sibuk bekerja, jadi orang dah macam orang kata tunggu, wait for a special day, open house, dia orang prepare segala makan lah, hari yang baik. Dulu-dulu tak ada open house. Seminggu kata kita beraya tu, dia celebrate seminggu lah kita orang beraya. Kalau cuti 3 hari tu sakan lah. Lepas tu kata sebulan tu pergi rumah orang ni. Tapi tak semestinya open house. Kalau dah pergi orang kata rendang tu masih yang kering-kering tu ada, okey lah. Itu je lah yang kita jamu, yang kita nakkan bertemu. Tapi makan tu orang kata mesti pastilah. Saya ni suka makan tu masalahnya. Ini saya nak cakap pasal apa, nama sedap ni, nama dengar pun dah selera dah. Butter cheesecake, itu gelarannya lah, butter cheesecake. Dia kata dia suka saya bercerita mengenai pengalaman saya sebagai seorang penyanyi, dulu-dulu apa yang saya lalui. Memang saya nak kongsi dengan adik kita, menjadi anak seni. Kadang-kadang kalau kita tengok sekarang berbeza, di mana kita orang dulu nak jadi terkenal ataupun buat album, orang kata dia punya kerja tu kuat, cabaran pun kuat. Macam-macam yang kita lalui. Orang kata, kalau nak cerita pada saya kecil, saya menyanyi rumah orang kahwin. Memang seronok. Bayaran pun dahsyat masa tu. Kalau dapat RM2 tu kira rumah orang kahwin ni kita menyanyi, kita dapat bayaran RM2, RM3 menyanyi. Lepas tu malam kan kok menyanyi ada joget lambak, ada dapat RM5. Kalau saya pergi kata daripada masa saya kecil dulu, kami dapat tiba-tiba nama tu, tak tahulah orang kata rezeki saya kan. Sampai ke Baling, Kedah saya kena pergi. Saya ni masa tu kecil, nak pergi Baling, Kedah jauhnya, macam rasa nak pergi luar negara macam tu. Masa kecil kan, pergilah. Itu besar. Itu saya dapat bayaran saya RM25. Bukan RM25,000 RM25. Rasanya besarnya belanja tu. Tapi penat lah pergi naik kereta kan. Berhari-hari dulu, bukan macam sekarang. You have highway. Dulu tak. Dulu you ikut jalan lama, mana ada R&R untuk berhenti makan, tak ada nampak kedai-kedai. Tapi sebenarnya
kadang-kadang saya seronok tau mengimbau balik kenangan saya sekarang ni. Saya kadang-kadang kalau pergi outstation dengan suami, saya kata dululah masa kita sebelum ada masalah berkurung ni, saya akan orang kata suka makan gerai-gerai kampung-kampung, sebab kita boleh rasa perbezaannya. Ayam goreng aja you boleh rasa beza dia tau. Kalau macam sekarang ni, kalau kita pergi kat kedai biasa tu, rasa dia lain. Masakan kampung ni lain rasa dia. Itulah dia. Jadi pengalaman pergi ke baling tu, balik itu yang paling jauh lah waktu saya kecil. Tapi kalau di Kampung Pandan tu ada orang kahwin, dia akan panggil band saya pun pergilah menyanyi. Tapi selepas saya sedikit dewasa, saya bernyanyi di coffee house, di apa orang kata club. Saya menyanyi di situ sebelum saya mula mencebur. Orang kata saya dulu menyanyi, kalau nak katakan saya tak pernah impikan yang saya akan, tak pernah terbayang yang saya akan dapat buat rakaman di piring hitam, menjadi seorang penyanyi yang dikenali, masuk TV. Saya tahu radio bintang RTM itulah kita tengok kat TV macam itulah. Jadi bila saya dah menyanyi di club, coffee house to another, saya ingat lagi masa tu tahun 79 rasa saya, tahun 78. Abang S. Satan masa tu dia audition saya untuk menyanyi. Saya di Johor, sebab saya ni lama di Johor Bahru. Saya bekerja di hotel-hotel terkemuka di situ. Jadi saya memang lama di Johor. Saya nama dikenal pun di Johor Bahru. Jadi masa tu Abang Atan di Singapura. Dia bersama Abang Umar Taib yang telah meninggalkan kita. Abang Umar Taib ni mencipta lagu Rindu Bayangan. Dia ni memang lagu dia memang orang kata, Abang Umar ni memang saya pun sayang dengan dia. Abang Tan pun saya sayang dengan dia. Mereka ni seperti abang lah dengan saya. Jadi bila dapat saya audition tu, saya dengan band, bukan saya solo, saya dengan band. Saya tak dapat, maknanya tidak memuaskan hati mereka lah, Abang Atan ni. Dan lepas tu saya balik ke Kuala Lumpur, tak silap saya. Balik ke Kuala Lumpur, memang impian tu tak adalah, because saya memang tak ada rasa nak terkenal, nak apa. Saya biasa je, tak ada tu, tak mengambil apa orang kata, no issue lah. Bila balik KL, tiba-tiba diorang macam mana dulu dapat cari saya pun tak tahu macam mana. And then masa dulu-dulu kita tak ada handphone pun, tak ada apa pun, tapi mereka dapat melalui seorang-seorang, dia tahu saya tinggal di mana, dapat agaknya kontak. Abang Umar ni dapat jumpa saya, suruh saya datang masa tu Omri Record. Saya pergi audition di situ. Saya artis pertama Omri Record perempuan, lelaki Adam Ahmad masa tu. Masa itulah saya buat album Secebis Kenangan. Ada orang ada ingat lagu tu, terima kasih kadang tanya dengan saya. Jadi masa tu Abang Umar buat dengan saya, dengan Buti punya Buti Boys. Masa tu Abang Purnama, Abang Surya Buti, mereka juga banyak mengajar saya lah. Orang kata rakaman dulu bukan senang dulu-dulu kalau menyanyi, sekarang suara sengit you boleh repair kan dekat dalam tu, make it better tune. Kalau dulu one line you buat, pitching you lari, you buatlah 10 kali, pitching you nak kena betul, feel you nak kena betul. Jadi masa tu Abang Surya Buti garang sikit lah masa tu. Lepas tu saya kadang-kadang Raja Kobat datang jaga lirik semua macam mana. Orang dulu kami, orang yang jaga lirik dengan apa, semua ada dekat situ bersama-sama dengan kita dalam studio masa kita menyanyi untuk bagi semangat macam mana. Itu masa zaman saya lah. Masa tu tapi kita orang
ini saya suka berkongsi. Masa kita buat rakaman dan selepas rakaman kita nak buat promo untuk album, bukan senang tau kawan-kawan semua, bukan senang. Kami kena buka booth, kami kena macam-macam. Masa tu yang buat dengan saya, bersama saya, orang kata PR untuk mempopularkan lagu saya itu Kak Milah. Saya panggil dia Kak Milah. Dia ni memang Milah Yamazato. Kalau you tengok dekat dalam Facebook saya, memang dia ada itu kakak angkat saya lah. Sampai kami kemudiannya menjadi anak angkat mak saya, duduk bersama saya. Oh, perjuangan kami bukannya orang kata senang. Satu hari nanti mungkin saya panggil mereka duduk bersama saya, berkongsi, bercerita kisah-kisah, ya. Ada gelak, ada menangis, ada sedihnya. Peminat dulu-dulu kalau nak dengan kami, dia orang tulis surat, bukan sekarang ni message ke WhatsApp ke. Dulu tak, tulis surat, tulis postcard, macam tu. Kadang-kadang ada yang surat yang kita terima marah, ada yang caci, ada yang puji, ada juga yang buat saya rasa geram kadang-kadang, ya. Ada juga yang kadang-kadang kita rasa sayang dengan peminat kita tu, kita membalas. Tapi bila dah banyak surat, dah satu masalah. Kita nak baca satu-satu. Kadang surat dia panjang dulu. Jadi minta maaf, saya kena buka cerita ni. Kalau ada peminat dulu-dulu yang masih ingat saya, mereka surat, bukan semua saya boleh baca. Kadang-kadang tu saya minta Kak Milah ni lah, ataupun pembantu saya masa tu bacakan. Lepas tu dia cerita, sambil tu saya pun baca. Ada kadang-kadang surat tu kita baca, kita gelak lah, kita rasa kelakar kata kan. Tapi reply. Jadi bila dah naik sikit kelas pun kata pakai postcard lah. Postcard gambar kita. So bila orang reply, kita reply postcard, hantar. Bila surat pendek, kalau tidak kita nak kena surat, nak kena apa balik kan. So kita reply pakai postcard. Tu dah kira terror sikit lah kononnya. Tapi masa tu back to kita nak promote on the album tu, saya pergi ke kompleks-kompleks yang kita menyanyi. Kita duduk di situ. Kita duduk di situ bersama album kita. Kita kalau orang nak beli, kita tengok, kita sign, kita sembang. Ada juga peminat yang orang kata lembut lah. Ada juga peminat yang saya terus terang yang kadang-kadang kasar terhadap kita. Ada juga yang buat saya sedih, kadang-kadang ada juga kata hinaan, ada. Jadi tapi itu yang kita lalui. Kadang-kadang kalau dulu-dulu, kalau dia kata kita tak cantik, dia kata depan-depan tak cantik, dia ni buruk, dia ni pakaian dia teruk, kau ni macam gini, apalah fashion, dulu macam tu. Jadi masa tu pun zaman-zaman kita orang pun kita dekat dengan peminat. Lepas show kita akan dekat dengan peminat. Sekarang memang dia orang jaga. Peminat pun sekarang berbeza lah. Kalau sekarang boleh katakan persembahan saya banyak di hotel. Kalau dulu kita punya show funfair, kita pergi nyanyi kat funfair, tapi best, dia punya seronok tu lain. Saya kalau ingat masa kalau saya buat persembahan di Johor Bahru, orang kata kalau kat dalam tu funfair tu penuh, stage tu, dekat luar tu pun mana yang tak dapat masuk, dia penuh dalam pagar tu, dia orang akan panjat jambatan, masa tu keriangan dia lain tau. Jadi kita seronok lah, we feel really I don't know, sekarang orang rasa dia orang star macam mana, tapi kita orang punya zaman, masa saya, kita orang rasa star tu lain tau. Peminat tu dia lain, dia punya minat betul dengan kita. Kalau pergi Sabah, Sarawak lain, penerimaan mereka tu lain, berbeza. Kalau orang kata kita tengok macam Mak Saleh punya menangis, zaman kita ada. Dia menangis, dapat pegang baju kita sikit pun jadilah, ada juga yang sampai tersungkur jatuh. Kadang-kadang kita ingat dia nak tolong kan, rupanya dia sekali hip-hop kita seronok, macam tu. Saya pernah juga menyanyi. Saya ingat lagi dengan artis lain lah di Pantai Merdeka di Kedah, dia panggil Pantai Merdeka show masa tu.
Lepas saja kita menyanyi dengan seronok, lepas saja show dah habis. Masa tu saya sebagai artis utama lah, buat show menyanyi. Kalau masa tu siapa-siapa yang ingat lah, bila kami dah turun habis persembahan, barang-barang macam speaker, amp, hand instrument semua dah ada atas pentas lagi. Jadi kita orang ni dah turun lah, kita letih lah kan. Sekali pandang kat situ tengok stage tu, dulu stage kayu, bukan macam sekarang besi. Dulu kayu, ketuk-ketuk apa semua, jadilah pentas kan. Stage tu boleh macam slow macam ni, tumbang macam tu. Jadi barang tu terletak, kita orang nak menjerit ke nak apa, tengok pengalaman saya. Itu zaman-zaman kita orang. Saya dengar ada juga yang artis terjatuh stage pun ada, zaman-zaman kita dulu. Sebab sekarang kalau you tengok stage canggih, ada orang buat besi kan bawah dia, you pun boleh jalan kat bawah. Kita orang tak ada, kita orang kayu dulu punya. That's our time lah, you know. Banyak lagi cerita kalau kata kita show. Ada juga saya pergi menyanyi. Dulu kalau kita menyanyi jual tiket, kita jual tiket, kira tiket berapa. Itu pengacara apa ni, dia punya promoter lah dipanggil. So kita ni menyanyi, kita dah dapat payment dah berapa, kita menyanyi. Tiba-tiba dah habis show. Kadang-kadang ada tempat yang ramai, ada tempat yang tak ramai. Jadi kadang-kadang kita dah menyanyi penat berpeluh-peluh ni dengan artis-artis lain ni. Kita kan dah habis, wow, show dah habis, datang sekian, terima kasih semua. Sekali pusing belakang, kita duduk tunggu. Rupanya orang yang ambil tiket apa semua tu dah hilang dah. Jadi kita ni tertunggu macam buah tak jatuh lah. Itu zaman kita orang dulu. Bayar sikit, kemudian tunggu tiket. Duit tiket tu lah dia nak bayar kita. Jadi bila duit tiket tu tak dia orang nak cabut, habislah kita orang. Jadi itu banyak saya kongsikan dengan anda pasal show. Kalau nak cerita pasal nyanyi ni, pengalaman saya memang banyak. Yang kelakar pun ada, yang sedih pun ada, yang kita orang tak makan pun ada. Orang kata yang bawa bekal kuih raya. Sebab kita hari raya, masa saya dah ada album hari raya, kadang-kadang tak raya dengan mak pun. Kita raya pergi negeri orang, pergi ke Sabah, ke Sarawak atau ke Brunei. Sebab kita pergi menyanyi ke Singapura. Bila tak adalah dapat bersama keluarga, lebih kepada orang kata nak cari rezeki kan. Ini pendapatan. Kalau macam zaman we all dulu tak adalah bayaran dia macam sekarang. Zaman kita orang dulu kalau kita orang dapat, orang kata, saya nak sebut pun malu juga kan. Tapi itulah hakikatnya, taklah banyak macam sekarang, berbelas-belas. Dulu tak sampai pun. Jadi itulah perkongsian saya. Kalau boleh kita bercerita lebih lagi, tapi menangkan masa tak cukup. Nanti kita sambung lagi akan datang. Okey? Selamat malam.